antarabangsa lebih bekerjasama melalui tindakan-tindakan ataupun pertukaran-pertukaran ini maklumat supaya kita dapat membendung ataupun dapat kita mengekalkan keamanan dan keselamatan di sesebuah negara itu. Jadi masalah terorisme ini bukan masalah Malaysia saja, bukan masalah Amerika saja, tapi ini adalah masalah dunia. Jadi Yang Perdana Menteri telah pun menggalakkan konsep ini, yang konsep kesederhanaan yang selalu saya bangkitkan ataupun global movement on moderate ini, yang memerlukan masyarakat antarabangsa untuk mengecam dan menolak ekstremis ini, dan sebaliknya menyokong konsep kesederhanaan. Inilah yang akan diutarakan, dan saya percaya bahawa amalan berkonsepkan kesederhanaan ini perlu dipupuk oleh masyarakat dunia, dan justru itu usaha-usaha yang bersepadu atau golongan sederhana ini dalam semua bidang dan dimensi akan amat diperlukan untuk menentang terorisme ini. Dan Malaysia melalui pelbagai agensi dan pihak berkuasa sentiasa menggalakkan perkongsian maklumat yang saya katakan tadi, dan berisikan serta meningkatkan pengetahuan daripada kemahiran yang diperlukan, dan supaya kita mengambil langkah-langkah bersedia sekiranya ianya berlaku di negara kita atau di rantau kita. Jadi di sini kita tekankan betapa pentingnya kerjasama yang harus diwujudkan di antara negara-negara dunia ini supaya kita dapat membendung terorisme. Okay, bercakap mengenai isu security dan keamanan, saya nak tanya Datuk Seri secara spesifik mengenai isu pertindihan tuntutan kawasan di Laut Cina Selatan antara China dan beberapa negara jiran dalam rantau ASEAN, Datuk Seri. Apa pendirian yang akan dibawa Malaysia selaku pengerusi ASEAN bersabit perkara ini, membabitkan pertindihan ini? Ada penganalisis yang menyatakan yang negara ASEAN harusnya bersuara sebagai satu kumpulan terhadap China, dan sikap-sikap membuli negara China itu berbanding daripada kita menyelesaikan isu ini secara bilateral, satu-satu negara itu dengan China. Mungkin Datuk Seri mempunyai pendirian ataupun sesuatu yang boleh dikongsi. Saya percaya bahawa selaku kita menjadi pengurusi ASEAN pada tahun 2015, saya beranggapan bahawa ini adalah satu-satu cabaran yang kita akan hadapi, dan tuntutan yang bertindih di antara, bukan saja di antara negara-negara ASEAN, iaitu kita dengan Vietnam, dengan Filipina, dengan Brunei, 4 buah negara dalam ASEAN ini, tapi juga kita mempunyai tuntutan yang bertindih dengan negara China. Jadi kita mempunyai pendirian di ASEAN bahawa kita telah pun mengadakan perbincangan tentang di antara sesama kita, cara macam mana kita hendak mencari penyelesaian di antara claimant state dalam ASEAN. Dan oleh itu kita juga percaya bahawa tuntutan bertindih dengan negara China haruslah diselesaikan melalui ASEAN dengan China. Kenapa ianya begitu? Bukan bilateral yang dicadangkan oleh China itu. Oleh kerana kita sesama sendiri juga mempunyai tuntutan. Jadi oleh itu pada tahun 2002 kita telah pun menandatangani Declaration of Conduct in South China Sea, itu deklarasi tata laku pihak di berkepentingan, dan pada 2011 kita juga telah pun menandatangani Menteri-Menteri luar ASEAN dengan China implementasi Declaration of Conduct of the Seas. Jadi sekarang kita mengusahakan tentang Code of Conduct, cara macam mana kita behave dalam sesuatu keadaan di South China Sea. Tapi semua ini ialah bukan mekanisme yang menyelesaikan masalah tuntutan bertindih. Dan pendirian ASEAN, pendirian Malaysia memang tegas bahawa semua tuntutan yang bertindih itu haruslah diselesaikan melalui international law. Dan juga UNCLOS 1982, United Nations Convention Laws of the Sea, tahun 82. Dan kita katakan bahawa kita negara-negara ASEAN di antara Malaysia dengan Singapura misalnya, kita telah bersetuju untuk membawa ini kepada pihak antarabangsa, Mahkamah Antarabangsa untuk menyelesaikan masalah ini, ICJ. Dan sama juga dengan Indonesia. Apabila kita cara-cara kita mengusahakan ataupun cara perundingan kita tidak mencapai hasrat, maka kedua-dua pihak telah pun bersetuju supaya mengangkat perkara ini kepada pihak arbitration,
Dan kita juga telah pun bersetuju bahawa apa juga keputusan yang dibuat oleh ICJ ataupun arbitration ini, kita akan menghormatinya. Jadi kita berpendapat bahawa sekiranya kita tidak mendapat satu kesefahaman dengan China, maka ianya juga haruslah dibawa kepada as a last resort, kepada arbitration. Ini ada sedikit perbezaan dengan China. China mengatakan bahawa ianya tidak perlu, dan dia kata we should not internationalize the issue. Ini adalah isu bilateral di antara negara-negara ASEAN dengan China, bukan multilateral. Dia kata dia ingin berunding dengan Malaysia oleh kerana Malaysia adalah kawan akrab, dan dia juga sedia berunding dengan Filipina, dan dia juga berunding dengan Vietnam. Tapi kita mengatakan tidak mungkin kita dapat mencari penyelesaian oleh kerana wilayah-wilayah yang dituntut oleh China dan Filipina kemungkinan juga dituntut oleh Malaysia. So, apabila mengadakan masyarakat bilateral tu di antara Filipina dengan dengan China, Malaysia terkeluar, maka persetujuan mereka kemungkinan tidak memberi manfaat ataupun penyelesaian pada Malaysia. Sama juga dengan negara-negara Vietnam. Jadi ini pendirian Malaysia, dan kita mengharapkan bahawa negara China akan menghormati pandangan dan persetujuan negara-negara ASEAN. Dan baru-baru ini dalam masyarakat kita di Naypyidaw, kita telah pun mengeluarkan satu kenyataan resmi menteri-menteri luar yang ingin melihat supaya China boleh mencepatkan ini COC, Code of Conduct of Party in South China Sea, untuk orang kata itulah cara kita, perilaku kita di Laut Cina Selatan. Dan di samping itu juga bahawa kita mengatakan apa jua masalah pertindihan kawasan itu haruslah diselesaikan mengikut lunas undang-undang antarabangsa dan UNCLOS. Baik Datuk Seri, itu hanya satu saja cabaran yang bakal Datuk Seri tempuhi sebagai Menteri Luar. Dan kita lihat kalau kita berjaya menduduki kerusi UNSC ini dan juga dengan kepengerusian ASEAN, bagaimana Datuk Seri akan bakal menghadapi cabaran ini, dan pada masa yang sama bagaimana Datuk Seri menangani dan accountability, menggalas tanggungjawab dan accountability terhadap hasrat Malaysia untuk menjayakan kedua-duanya. Sangat daripada segi sudut ASEAN, apabila kita menjadi pengurusi ASEAN, dan kemungkinan perkara-perkara yang kita utarakan kepada PBB itu adalah di antara perkara-perkara yang telah pun dipersetujui oleh ASEAN. Ini saya ingat daripada segi apabila kita menjadi pengurusi, maka we have that advantage. The advantage bahawa suara kita bukan saja suara Malaysia, tapi juga suara ASEAN, yang mempunyai hampir 600 juta penduduk di rantau ini. Jadi cabaran-cabaran macam kata yang bukan tradisi, food security, terorisme, climate change, juga kita akan utarakan melalui persetujuan yang kita capai dalam masyarakat ASEAN. I think this is something special, something yang kalau sekiranya kita bukan pengurusi ASEAN, kemungkinan kita akan mengutarakan secara persendirian yang hasrat kita. Tapi selaku pengurusi ASEAN, kita juga harus mengambil kira yang katakan accountability itu, mengambil kira pandangan-pandangan negara-negara kita, negara-negara ASEAN kita. Jadi it gives us more leverage ini daripada suara itu, daripada suara oleh kerana kita pengurusi ASEAN, maka ianya bukan suara Malaysia saja tetapi adalah suara daripada organisasi ASEAN. Baik. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa untuk bercerita ataupun berkongsikan sedikit fakta mengenai apa yang dari segi dasar luar dan lobi Malaysia untuk ke kerusi UNSC, Datuk Seri. Selamat maju jaya diucapkan kepada Datuk Seri dan pasukan Foreign Ministry Team, Menteri Luar, dan juga semoga mencapai kejayaan dan mengangkat nama Kuala Lumpur di pesada antarabangsa. Dan bukan itu saja, kita semoga menjadi jurucakap kepada keamanan dan pembangunan ketamadunan manusia. Datuk Seri, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi minggu depan. Bagi pihak kru penerbitan, saya Nur Zipat Wan Syed mengucapkan selamat malam, salam hormat dan Assalamualaikum.
Terdapat pelbagai cara untuk menjimatkan penggunaan air. Anda juga boleh membersihkan buah-buahan dan sayur-sayuran di dalam bekas dan juga sinki yang diisi dengan air separuh penuh. Pastikan anda menukar pili paip jika berlaku kebocoran. Anda mampu menjimatkan lebih banyak air. Jangan biarkan air terus mengalir, biarpun ketika anda memberus gigi. Cuba siram pokok di awal pagi dan di lewat petang. Ini membantu mengekalkan kelembapan tanah dan juga memperlahankan pengeringan. Kami di Media Prima menyokong penjimatan air bersama anda. Hello and welcome to Nightline. The headlines: Terengganu political crisis resolved. Ahmad Said returns to UMNO. International drug trafficking syndicate busted. Good morning. Former Terengganu Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said on Wednesday officially announced that he is returning to UMNO more than 40 hours after quitting the party. Expressing regret over what he described as a personal and hasty act, the Kijal Assemblyman also pledged to support and fully cooperate with the newly appointed Terengganu Menteri Besar and State Barisan Nasional Chairman Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman. Sebagai orang UMNO, saya tahu saya sejak umur 18 tahun berjuang dalam UMNO, maka kerana kami pun saling meminta maaf, jadi saya telah buat keputusan menarik balik peletakan jawatan saya selaku ahli UMNO dan juga Aduk Kijal. Juga begitu juga dengan Yang Berhormat Ketua Taib. Kes ini selesai. Datuk Seri Ahmad made the announcement at his residence in Teluk Kalong, Kemaman Wednesday evening. The former Menteri Besar was also asked on suggestions that he had betrayed UMNO by quitting the party after his successor was sworn in. Soal pengkhianat tak timbul. Ini soal perjuangan. Saya cinta kerana saya tersayangkan UMNO, saya kembali semula. Kalau saya betul khianat, saya suruh form kamu dengan PAH dah. PAH pada tahun datang. Cepat suruh saya keputusan. Betul tak? PAH datang? Datang. Kekalkan saya. Tapi saya tak nak. Saya tak mau temu lagi. Earlier in the day, Terengganu Menteri Besar Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman and 13 State Assemblymen as well as the State Assembly Speaker Muhammad Zubir Embong met Prime Minister Dato' Seri Muhammad Najib Tun Razak at his office in Putrajaya. It was at the meeting Dato' Seri Ahmad Razif revealed that Dato' Seri Ahmad Said would return to UMNO. InsyaAllah. Saya dah bekerja dengan Datuk Seri ni dah 6 tahun bersama dengan beliau. Dan saya penuh yakin dan percaya bahawa insyaAllah dia akan bersama dengan kita semua. Present at the meeting were Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin, UMNO Secretary General Dato' Sri Tengku Adnan Tengku Mansor, and Communications and Multimedia Minister Dato' Sri Ahmad Shabari Cheek. The meeting was held barely 24 hours after the state was thrown into political turmoil when Dato' Sri Ahmad quit UMNO together with 2 other assemblymen, Ghazali Taib for